Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita kumpul pada pagi ni sekali lagi, 2 minggu sekali untuk bulan ni. InsyaAllah minggu ni dan minggu satu lagi, dua minggu lagi InsyaAllah kita akan berjumpa untuk membincangkan berkenaan tarikh tasyin Islami, tarikh gubalan syariat dalam Islam, yang mana kita bincangkan itu pada kali terakhir bincang kita bincang berkenaan dengan keadaan zaman para tabi'in kecil. Kita bahaskan berkenaan dengan tajuk bagaimana munculnya firqah-firqah dan kemudian firqah-firqah seperti Khawarij, Syiah dan sebagainya, membawa kepada perbuatan fabricating hadis, pembuatan hadis. So, semua kumpulan berkenaan boleh dikatakan dengan kesesatan mereka ada, semuanya nakkan kalau boleh mereka lah yang dimenangkan ke atas yang lain berdasar kepada hadis Nabi atau sokongan daripada Nabi SAW. Kita terangkan pada kali tadi kita jumpa tu, kita ambil berkenaan dengan punca-punca pembuatan hadis yang terjadi di kalangan orang-orang pada zaman berkenaan. Ya. Ada yang kerana percanggahan politik, kemudian ada berkenaan kezindikan, orang tu musuh pada Islam tapi dia masuk Islam dan dia buat macam ikut pada Islam. Kemudian ada ketaksuban kepada bangsa ataupun kepada pemimpin ataupun kepada negeri. Yang keempat, mudah dalam bab fadail dan juga menggalakkan tambahan ataupun pernah menggerunkan orang tentang tak elok. Dia tak dapat dalil, dia pergi reka sendiri apa yang dia rasakan sedap untuk disebarkan. Okay, baik. So, jadi hari ni insyaAllah kita sambung hari tu kita baik. Kita sambung. Last kali kita berhenti pada bahagian berkenaan dengan contoh-contoh ataupun bagaimana berlakunya pembuatan hadis daripada sudut yang terakhir berkenaan dengan fadail, lebihan amalan ataupun penggalakan dan pengerunan dalam agama. Baik. Macam kita ambil itu last kali, yang dibuat dalam kelebihan Al-Quran oleh Nuh bin Abi Maryam, dan kemudian kita ambil berkenaan dengan Ghulam Khalil, yang dia ni kurang zuhud, lalu dia dibuat hadis-hadis tentang fadail zikir, wirid-wirid, sehingga bila dikata kepada dia hadis-hadis ini hadis-hadis yang menceritakan yang kau ceritakan dengannya perkara melembutkan hati. Dia kata kami buat dia untuk kami lembutkan dengannya hati-hati orang awam. Memang dia buat pun. Jadi itu kita dah bincangkan. So ni insyaAllah kita akan masuk kepada usaha para ulama dalam melindungi atau menjaga sunnah dan juga menentang gerakan pembuatan hadis. Usaha para ulama bagi melindungi atau mempertahankan sunnah serta menentang gerakan peletakan pembuatan hadis. Okay. Kita telah mengerahkan para ulama sejak zaman sahabat dan para sahabat sehinggalah sempurna penyalinan ataupun pencatatan sunnah banyak daripada usaha-usaha untuk membezakan yang sahih hadis ini tadi, untuk membezakan hadis-hadis yang sahih daripada hadis-hadis
dan mereka telah menyusuri jalan paling lurus. Dari segi ilmiah, ada jalan ilmiah paling lurus bagi mengkritik balik serta menapis. Mengkritik dan menapis, dan memang umat Islam kita ni patutlah berbangga semua sekali dengan keadaan gerak dengan usaha para ulama ni, dan kita mampu untuk kita ringkaskan langkah-langkah terpenting mereka dalam merealisasikan perlindungan ataupun pertahankan sunnah ni. Dia ada beberapa langkah mereka ambilkan, mereka buat. Maksud di antara perkara tersebut adalah pertama, mereka memeriksa semula mengenai penyandaran hadis tersebut. Sungguh dalam penyandaran hadis, sungguh-sungguh atau mencari bersungguh-sungguh pada penyandaran hadis. Bila orang tu cakap apa-apa, dia nak tahu dari siapa. Bukan terus kata asal Nabi kata betul lah tu. Sebab manusia ni kita kata kalau Nabi tak tipu, tapi orang yang tak dengar dari Nabi akan menipu. Nabi tak pernah menipu, tapi orang yang mendengar ataupun orang yang mendengar daripada orang yang mendengar daripada Nabi SAW, mungkin ada daripada mereka ni kadang-kadang kerana nafsu, kerana sifat yang tak hidup pada diri dia mungkin akan menipu atau menggunakan nama Nabi untuk menipu. Okay, dia kata itu. Jadi antara perkara pertama yang mereka buat adalah mereka memeriksa atau mencari pada penyandaran hadis. Dalam mengambil para ulama, para sahabat dan para tabi'in, sesudah ada berlakunya fitnah dan munculnya perpecahan, mereka memeriksa pada penukilan hadis-hadis, berjaga-jaga pada penukilan hadis, dan mereka tak menerima daripadanya melainkan apa mereka ketahui jalannya dan juga perawi-perawinya, dan mereka tenang kepada kepercayaan mereka dan juga kesaksamaan orang-orang tersebut, kepercayaan mereka dipercayai bahawa mereka ambil. Kalau tidak, tak ambil. Dia macam benda ni. Cuma kat sini dia nukilkan sebahagian, dinukilkan berkenaan dengan kata-kata Muhammad Ibn Sirin. Dengan dalam mukadimah Sahih Muslim tu, dia sebelum kata-kata Muhammad Ibn Sirin tentang yang kita akan bincang ni, ada kata-kata Ibn Abbas sendiri. Ibn Abbas radhiyallahu anhu sendiri dia pernah memberikan kata-kata yang seerti dengan maksud ini. Jadi kata dahulunya, bila seorang tu berkata telah bersabda Rasulullah SAW, kami toleh wajah kami kepada dia dan mengalih air mata kami, kerana sibuk nak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tapi dia kata bila berlaku dan orang menunggang yang baik dan buruk, mana jadi tak kisah baik dan buruk tu tak menjadi jagaan. Okey, maka aku tidak akan terima, kami tak terima apa kami tahu je. Mana apa orang tahu orang ambil, apa dia tak tahu orang tinggalkan. Okey, jadi dan dekat sini Muslim diriwayatkan dalam mukadimah sahih beliau daripada Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin, kata-kata beliau, kata-kata Muhammad Ibn Sirin, law yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka dahulu tak pernah tanya mengenai isnad. Sandaran mereka waktu cerita dia terpercaya. Tapi falamma waqa'atil fitnah tu, tapi bila berlakunya fitnah ya, kemudian Osman ke, munculnya Khawarij, munculnya Syiah ke, okay. Berlaku fitnah, qalu sammu lana rijalakum. Lalu kami mereka berkata, itu ulama hadis, ulama ni berkata, namakan untuk kami perawi-perawi kamu, namakan kepada kami, sebutkan kepada kami perawi-perawi kamu dapat mana kisah ni. Lalu dilihat kepada fayunzaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum. Dia kata maka dilihat kepada ahli sunnah, maka diambil hadis mereka, dan wayunzaru ila ahli bid'ah, lihat pada ahli bid'ah, fala yukhadhu hadithuhum, maka tak diambil hadis mereka. Ini masalah ahli sunnah dengan ahli bid'ah ni, dia bukan benda baru. Hatta zaman para sahabat hidup lagi, memang dah ada dah kumpulan-kumpulan ni. Dia jaga, dia check balik. So ahli sunnah ni bukan istilah yang baru. Jadi maksudnya Muhammad Ibn zaman tu pun dia nak tahu siapa ahli sunnah, siapa ahli bid'ah. Okay. Dia kata yaqul Ibn Mubarak, berkata Ibn Mubarak, al-isnadu min ad-din. Isnad itu ada daripada agama. Mana sebutan kita kata dari siapa kisah dapat,
Dari siapa kisah tu dapat daripada siapa sampai Rasulullah tu, itu adalah daripada agama. Perbuatan penyandaran sumber kata-kata yang kita dengar kepada usul dia, kepada asal dia, kita kembalikan, maka itu termasuk daripada antara perkara yang menjaga penjagaan bagi agama. Dia kata jadi berkata Allah Mubarak kan. Kata Yaqul bin Barak, kata Allah bin Barak, al-isnan ad-din. Sanad penyandaran kata-kata dari siapa ni adalah dia termasuk daripada agama. Walaula isnadu, kalau bukan kerana isnad, laqala man syaa ma syaa. Pasti berkata-kata, siapa nak berkata-kata apa nak berkata. Anybody nak cakap apa cakap je. Kalau dia kata tak kerana isnad. So kerana sejujurnya apa penyandaran kata-kata ni setiap orang yang mendakwa atau mengatakan sesuatu, kita boleh rujuk balik sumber daripada mana, betul atau tidak, sandaran berkenaan itu penting. Dan wa yaqul ibn Barak, kata Allah bin Barak kadzalik, demikian juga bainana wa bainal qaumi al-qawaimu, yakni al-isnad, di antara kita dan mereka, kaum tersebut, orang yang buat ada apa benda tak elok agama ni atau menanamkan agama. Imam Allah bin Barak dia kata antara kita dan mereka ni ada qawaim, ada tiang, ada penegak. Itu apa? Yakni al-isnad, maksudnya isnad lah. Kerana isnad lah orang tak boleh menipu. Kalau dia kata isnad ni tak ada, tak wujud dalam umat Islam kita ni, tradisi menjaga riwayat dan sebagainya dengan ingatan, maka saya dah habis dah lah. Dah pun habis. Tak ada lah kita ni. Tapi rosak dah agama ni. Tapi oleh kerana adanya sandaran berkenaan, maka agama Islam kita terpelihara. Maka macam pun dikatakan oleh Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas dia kata inna hadzal amra, inna hadzal ilma din. Dia kata urusan ni agama ini adalah agama. Okay? Urusan ini adalah agama. Fanzur amman ta'khud dinak. Lihatlah pada siapa engkau ambil agama dia. Siapa kamu ambil agama kamu. Ni agama. Sanad ni adalah agama. Dia bukan sanad macam orang kita Melayu kita pergi jumpa syekh tu ambil ijazah, bukan. Bukan pakai ijazah tu bukan masalah isnad tadi. Bukan. Pasal ijazah tu sebenarnya kalau kita belajar baca Quran daripada seorang guru ataupun belajar apa-apa kitab dari guru berkenaan, dan kita panggil nak dapatkan keizinan untuk mengajar, dan ijazah tu datang. Ijazah tu untuk itu. Adapun untuk baca sendiri sebagainya, dia bukanlah termasuk di antara perkara yang perlu kepada sanad tadi. Kalau kita nak mengajar baru kena ada ijazah tu. Ijazah dengan sanad bukan benda sama. Cuma dalam kes kalau kita contoh macam barang kita ada ni betul tak orang tu punya. Ada pemeriksaan tersebut tu, itu kita panggil dari siapa. Itu isnad yang dimaksudkan dalam kata-kata kita sekarang. Dia kata dan kerana ini telah banyak, kerana nak menjaga sunnah ni telah banyak rihlah perjalanan para tabi'in. Bahkan rihlah ataupun perjalanan keluar para golongan kecil di kalangan para sahabat daripada satu tempat ke tempat yang lain untuk mereka dengar hadis-hadis yang sabit daripada perawi yang dipercayai. Jadi dia macam rasa dia kecil gitu, tapi dia nak dengar daripada orang yang dengar daripada Nabi. Dia rasa dia ingat dengar. Okay. Dia dengar daripada Nabi SAW. Dapat tahu daripada sahabat Nabi yang senior apa benda Nabi SAW sabdakan. Okey. Dia kata yaqulu Sa'id bin Musayyab, berkata Sa'id bin Musayyab, inni kuntu la asirul layali wal ayami fi talabil haditsil wahidi. Dia kata Sa'id bin Musayyab salah seorang tabi'in. Dia kata sungguhnya aku dahulu benar-benar berjalan malam dan siang. Ya, beberapa malam dan beberapa hari aku bergerak fi talabil haditsil wahidi, dan mencari hadis yang satu je. Just satu hadis saja. Tapi aku dah buat macam tu. Ini bukan untuk berbangga diri, tapi ini cara mereka ceritakan balik bagaimana Allah Ta'ala beri taufik pada mereka untuk perkara tersebut, ya, menjaga agama dengan hafalan mereka. Wa hadatsa Sya'bi marratan bi hadithin an Nabi sallallahu. Dia kata telah menceritakan Sya'bi telah berceritakan Sya'bi sekali pada satu masa
tentang hadis, tentang satu hadis daripada Nabi SAW. Dia cerita tentang satu hadis daripada Nabi SAW. Fama qala liman haddatha bihi. Kemudian dia cerita, dia kata pada orang yang dia ceritakan dengannya kisah tersebut, khudha bi ghairi syai'in, ambillah ia dengan tanpa apa-apa bayaran. Waqad kana ar-rajulu yarhalu fi madunaha ila al-madinati. Kata semuanya telah dahulunya, dia kata semuanya dahulu seorang lelaki itu akan bermusafir pada apa yang pada apa yang kurang daripada nilai hadis aku baca ni ke Madinah, yang jauh dan datang untuk dengar hadis Nabi SAW. Jadi apa nak kena fahamkan, dia kata mudahnya korang ambil. Orang dulu berjalan jauh untuk sampai ke Madinah untuk datang ambil hadis berkenaan. Hadis yang kurang daripada nilai hadis aku cerita pada kau. Itu maksud dia. So kat sini yang kita gerakan pertama diorang, mereka periksa balik sanad. Kemudian dia kata asal ni antara perkara yang dibuat oleh para ulama usaha mereka dalam memelihara sunnah dan juga menyekatkan bid'ah adalah perbuatan mengkritik ke para perawi. Ilmu mengkritik para perawi. Bahkan memang dikata ilmu rijal hadis. Ilmu tentang perawi hadis. Dia kata kritikan terhadap para perawi. Dia kata semua telah silih berganti para ulama ni, para perawi. Dia kata para ulama telah menyusuri yang menjejaki para perawi dan juga mereka kaji tentang kehidupan para perawi hadis, sejarah mereka, cara hidup mereka dan sebagainya, untuk mengetahui keadaan mereka daripada benar ataupun bohong atau dusta. Dan mereka tak ambil, menghukum mereka ataupun mereka rasa tak nak cakap dan sebagainya, tak ada menjadikan mereka sedemikian. Mereka tak pernah rasa tak pernah rasa berat celaan orang mencela kerana mereka nak buat kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan mereka letakkan untuk tajuk ilmu perawi hadis ni, dia kata kaedah yang mereka bergerak di atasnya bagi menjelaskan sesiapa yang diambil daripadanya dan siapa yang tak diambil. Siapa patut kita ambil, siapa tak ambil. Jadi dalam penjelasan. Ya. Dan dia kata dan bagaimana mereka telah tunjukkan juga kesaksamaan para perawi ataupun para pengkaji, dia kata terhadap para sahabat lah. Mereka pada para sahabat mereka tak buat ulasan sedemikian, bahkan mereka tak nisbahkan kepada seorang pun dengan para sahabat sebarang pendustaan. Ini cara mereka jaga. Berkata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mustasfa beliau, kitab usul fiqh, kitab usul fiqh, dia kata dalam buku dia, dan apa yang dan yang di atasnya salaf umat ini dan juga majoriti khalaf adalah kesaksamaan mereka itu para sahabat sedia diketahui dengan dengan komentar, dengan sokongan ataupun penyebutan daripada Allah SWT sendiri. Allah Azza wa Jalla akan mereka ni dengan sanjungan ke atas mereka dalam kitabnya. Maka oleh kerana Allah Ta'ala sebut tentang para sahabatnya tu, maka ia adalah i'tiqad kita tentang para sahabat. Maka tiada keperluan untuk mereka ni, para sahabat ni dicek balik. Dia ni siapa sebagainya. Kemudian dia menyebut sangkaan orang lain lah, yang mengatakan ada sangkaan-sangkaan lain, dia kata dia telah menyangka satu kaum bahawa keadaan mereka para sahabat ni seperti keadaan orang lain daripada para sahabat. Dalam memastikan atau melazimkan akan kajian. Dan ada juga yang mengatakan keadaan mereka, kesaksamaan mereka ni pada permulaan urusan diterima sehinggalah zahirnya peperangan dan juga permusuhan di antara mereka. Kemudian bertukarlah keadaan mereka, ditumpahkan darah, maka tak ada jalan lari kecuali kita kena kaji juga. Namun sebenarnya dia tak kaji pun para sahabat Nabi SAW. Asalkan betul orang tu sahabat, maka tajuk agama daripada dia adalah direct. Baik.
Dan di antara yang terpenting daripada adalah orang di antara yang terpenting, orang terpenting yang tidak diambil cerita mereka, yang dikenali dengan mereka ni, yang diketahui daripada mereka ni pembohongan. Okay. Takkan di hantar balik. Yang diambil hadis-hadis mereka orang-orang berkenaan. Sekalipun, okay, dalam hadis mereka ni dia kata dia kata sekalipun pada hadis-hadis hadis dia dalam hadis tu mungkin ada nilai, ada kebaikan sebagainya, tetap takkan diambil. Okey. Dia kata wa min ahammi hadzal man lam yakhasas walau fi hadis nas. Sekalipun dalam hadis-hadis orang ramai ataupun juga ahli bidah, ashab bidah, juga hawa nafsu. Ni kalau biasa hadis ni akan muncul daripada kumpulannya, sama ada orang awam tak tahu apa ataupun ahli bidah yang dia bidah ni hawa nafsu mereka nak menangkan ideologi mereka kata sedemikian. Dia kata itu adalah jika sekiranya bidah mereka ni mengkafirkan atau mereka menghalalkan berbohong, atau mereka ni punya bidah mereka adalah kezindikan dan juga kefasikan. Ya, mereka para ulama cek dari sini sampai cerita sekali dia letakkan garis panduan. Bahkan ada para ulama sekarang macam Al-Uqaili, para ulama yang antara para ulama yang mengkaji berkenaan perawi hadis ni, dan dia terus keluar satu kitab Ad-Du'afa al-Mutrukin, orang-orang lemah dan juga yang ditinggalkan hadis mereka. Okey. Itu di antara kerja mereka mula buat kritik tentang para perawi. Kemudian yang ketiga, mereka letakkan dia letakkan garis panduan petanda-petanda bagi petunjuk terhadap terhadap hadis maudhu'. Apa tanda-tanda yang menunjukkan kepada hadis maudhu'. Seperti penyanggahannya terhadap sharih Al-Quran ataupun kerosakan maknanya. Dan ini tak diketahui dalam dan ini ilmu yang ini dikenali sebagai ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil, ilmu yang tentang kaji perawi hadis ni dipanggil ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu untuk kita menjarahkan, membuat pertuduhan ataupun kita membuat sokongan ataupun kepercayaan terhadap seorang perawi. Okey, baik. Jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil ni ilmu yang muncullah hasil kerana perbuatan para ulama tadi kita kata menentang fabricating hadis. Dari situlah munculnya apa kita bincangkan hari ini. Itu ilmu jarh wa ta'dil, satu ilmu khas. Okey. Telah tumbuh daripada hasil usaha yang diberkati ini yang dibuat para ulama tadi, ilmu jarh wa ta'dil. Itu ilmu yang mengkaji padanya mengenai keadaan perawi, amanah mereka, kepercayaan mereka, kesaksamaan mereka, kekuatan hafalan mereka, ataupun sebalik daripada itu, daripada mereka ni ataupun mereka ni adalah pembohong atau terlalai atau pelupa. Dan ini sebenarnya ilmu jarh wa ta'dil ni di antara ilmu Islam yang teragung. Yang berbeza dengan ilmu ni umat Islam berbanding umat yang lain. Bayangkan kita kata macam orang lain tak ada siapa nak check sumber dia, terima bulat-bulat. Kita punya boleh kita periksa balik. Baik. Jadi memang kita kata ilmu jarh wa ta'dil ni bincang tentang tajuk tadi, tentang masalah bagaimana perawi. Dan ini kena faham, ini memberi kesan besar kepada masalah pensyariatan dalam agama. Tasyri' berlaku dalam agama ni, antara benda yang kita kata memberi kesan adalah tajuk ilmu ni. Sebab dengan ilmu ni kita kenal orang yang patut kita ambil daripadanya agama ataupun tidak. Ilmu jarh wa ta'dil. Baik. Dan dia kata telah bermula kata-kata mengenai para perawi dalam bentuk sama ada kita nak katakan dia thiqah ataupun kita nak kata dia lemah, dia kata semenjak zaman sahabat lagi seperti Ibn Abbas, okay, yang kita sebutkan tu, Ubadah bin As-Samit, Anas bin Malik, okay, ini bukan sejak zaman tu lagi telah berkata-kata para sahabat tentang tajuk ni.
Kemudian di kalangan para tabi'in la Sa'id bin Musayyab, Asy-Sya'bi, Muhammad ibn Sirin. Dan berterusanlah urusan berkenaan. Okay. Sesudah itu pada siapa-siapa yang dia melihat kepada perawi hadis, kerana dia boleh, dia berhak layak untuk cek, maka boleh. Kerana urusan tadi disambung lagi oleh orang-orang yang melihat tentang perawi hadis, kerana untuk ketahui tentang keadaan para perawi seperti Syu'bah bin Hajjaj bin Ward al-Ataki, Malik bin Anas, Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Laith bin Sa'ad, dan juga Ibnu Mubarak serta Yahya bin Sa'id bin Al-Qattan. Demikianlah apa kita panggil dalam tajuk ni, ilmu ni makin berkembang. Dia bukan makin sikit, tapi makin luas. Okay. Dia kata dan barang siapa yang dan orang yang memperdalamkan akan perhatian pada perkara ada ilmu ini dan apa dikaji mengenai ini daripada kitab-kitab, dia akan lihat satu usaha yang sangat patut diberi penghargaan. Jadi kerahkan para ulama kita dalam mengkritik hadis-hadis dan mengetahui yang sahih dan hasan dan juga dhaif. Nak tahu mana sahih, mana yang kurang sahih, mana juga yang lemah. Bahkan mereka meletakkan untuk itu kaedah untuk mengenal hadis maudhu'. Okay, dan juga tanda ia pada sanad juga pada matan. Mana pada sanad macam mana, pada matan macam mana. Okay. Dan dikata di antara tanda-tanda yang penting dalam hadis ni adalah buatan, bukannya yang betul. Dia kata bahawa dalam perawi dia ada penipu yang terkenal dengan penipuan. Memang terkenal, dia boleh nampak dalam tu ada penipu seorang, maka automatik habis. Dia ia dah automatik dah dijatuhkan, ia bukan daripada yang sahih. Kena tahu itu automatik kalau penipu ada. Bab kalau dia kata orang sebut lemah ingatan sebagainya, dia jatuh bab lain, dia menjadi bab lemah sebagainya. Tapi kalau bab ini tak ada sebarang panggil keizinan untuk perkara berkenaan kalau dia kena ketahui berbohong dan tidak merawi seorang yang dipercayai daripada selain dia, ataupun dia mengaku ataupun itu pertama kemudian ataupun mengaku orang yang membuat hadis berkenaan dengan perbuatan meletakkan hadis. Dia mengaku sendiri, dia kata memang saya pernah buat. Okay. Maka kita tahu hadis-hadis tadi yang diriwayatkan semua wasak. Dia kata ataupun meriwayatkan hadis perawi itu daripada syekh yang tidak sabit dia menemuinya. Jadi dia tak pernah keluar tempat berkenaan. Tapi syekh tu kata kononnya cakap sekian. Jadi benda ni tak dipakai daripada selain dan selainnya, atau dia kata tak sabit ataupun dilahirkan dia sesudah kematian orang tersebut. Orang tu mati, dia dah baru lahir. Tiba-tiba dia diriwayatkan daripada orang berkenaan. Ini tak kena tak boleh. Ini antara tanda dia. Okay. Jadi itu contoh. Dan dia kata kat sini dia akan tuliskan dalam beberapa sudut yang dikatakan empat dia bagi empat kaedah dalam mengetahui fabricatednya sesuatu hadis tersebut. Okay. Pada matan. Tadi pada perawi itu kita kata kenal dia perawi, ini pada matan hadis. Baik. Di antara tanda terpenting perbuatan membuat pada hadis ni adalah pertama kelemahan ataupun ketidakfasihan lafaz. Okey. Dan juga lemahnya gaya percakapan tuturan. Sebab ni kita ingat sebab Nabi SAW dia hidup pada zaman di mana bahasa Arab tu masih lagi tulen, belum bercampur dengan yang bukan Arab. Memang itu keadaan dia orang duduk dia orang punya keadaan macam tu. Jadi bila macam tu keadaan dia, maka hadis yang daripada Nabi SAW tidak akan datang dengan lafaz yang tidak kuat atau lafaz yang membawa pada pengertian membawa pengertian bunyi itu macam bunyi bunyi orang yang bukan Arab. Tu yang maksud dia, bukan Arab. Berkata Ibn Daqiq Al-Aid,
Dia kata banyak apa yang mereka hukum dengan itu, dengan fabricated atau buatan, dengan pemikiran perkara-perkara yang kembali kepadanya yang diriwayatkan. Ya. Itu lafaz hadis tu. Kita tengok kepada perawi dia, tengok pada lafaz dulu. Okay. Dan hasil di alam mereka, kerana banyaknya mereka berlatih dengan lafaz-lafaz hadis, terhasil untuk mereka satu perasaan dalam jiwa tu, dan juga keupayaan yang mereka kenal dengannya, apa yang harus daripada untuk dikatakan lafaz oleh Nabi dan apa yang tak harus. Cara pertuturan, dia automatik dia akan tahu Nabi kata apa sebagainya. So itu yang kita panggil apa sebagai cara yang pertama dikenal hadis palsu tu dengan lafaz. Kalau lafaz pelik macam tak fasih bunyi dia, maka ia bukannya daripada panggil apa, dia tak dikira hadis yang sahih lah. Bukan bahkan tak kira hadis pun, tak dikira sebagai hadis. Pasal ada kadang-kadang berlaku dalam perbuatan hadis ni kan. Dia buat tu kadang-kadang orang yang buat ni orang ajam. Jadi bahasa dia memang tak sedap pun. Dia cakap Arab pun mengarut. Itu kena jaga sikit. Okay. B, di antaranya adalah dia kata rosaknya makna. Dengan bawa hadis berkenaan menyanggahi terhadap yang sedia maklum daripada akal ataupun luar daripada ni. Tapi ini kena detail sikit. Kalau bab ni bab berkenaan dengan maksud atau pengertian yang rosak, tidak, itu tak mustahil tentang panggil apa, perkara yang diceritakan kalau benda ghaibiyat tak masuk akal, tak timbul tajuk. Kalau tak masuk akal tak timbul tajuk. Sebab dalam perkara ghaib kita bukan disuruh fikir tentang logik, tapi disuruh kita untuk beriman. Macam sungai syurga ada 4 jenis sungai madu, kena terima lah. Biarpun ikut akal logik ni tak logik. Tapi jadi ikut kepada apa? Kepada kehendak Allah Ta'ala, jadi. Okay. So dia kata bahawa apa rosaknya makna dengan bahawa hadis berkenaan menyanggahi terhadap yang direct atau yang jelas daripada perkara yang makul, yang logik. Yeah. Dengan tanpa dia membolehkan dia untuk takwilan. Takwil kita pergi mana pun, meaning dia memang bertentangan. Ataupun kerana nak menjaga kaedah umum dalam masalah akhlak. Ataupun dia merangkumi kat atas apa? Hadis tadi mengandungi perkara-perkara yang rendah sangat, yang dilindungi daripada akal. Yang akal manusia tak pernah logik fikir macam tu. Kita. Ataupun dia menyanggahi yang sharih dari Quran. Penyanggahan sharih dari Quran ni bukan maksud macam kalau buat penjelasan. Dan hadis Nabi SAW kadang banyak jadi kes lafaz tadi datang sebab dia bukan untuk panggil apa? Lafaz pertuturan itu bukan untuk panggil apa, pertembungan dengan Quran dengan hadis tu bukan pertembungan sebenarnya. Dia adalah sebenarnya untuk penjelasan. Dia dalam Quran datang dengan umum. Hadis Nabi datang dengan perincian atau khusus. Itu kena pegang juga, pasal jangan kes bila bertentangan dengan sahih Quran ni, pasal banyak kumpulan macam apa? Qadiani, geng anti hadis sebagainya kan. Diorang pergi kata antara tanda bahawa hadis tak diterima ni adalah menyanggahi sahih Quran. Ayat itu betul tapi kena jelaskan. Maksud menyanggahi itu macam mana. Kalau detailing balik tak, itu kan penyanggahan. Okay. Ataupun hadis datang dengan perkara yang penentangan terhadap Quran ataupun terhadap hakikat-hakikat sejarah yang sedia diketahui pada zaman Nabi, daripada zaman Nabi SAW. Semua tahu Okey. Jadi datang kisah tadi bertentangan dengan realiti ataupun sejarah yang telah tercatat. Itu masalah juga. Okay. Ketiga, di antara yang mereka berjaya buat yang daripada apa usaha yang sebelum tu adalah cara mereka kenal benda itu fabricated adalah bertepatannya hadis sebut terhadap mazhab atau pegangan si perawi. Seperti orang yang Rafidah yang cenderung pada Ali bin Abi Thalib, dia menceritakan tentang tajuk kelebihan Ali. Ada masalah. Kalau dia kata pasal kebarangkalian tu ada. Kebarangkalian tu ada. Seperti orang Rafidah
riwayat seorang Rafidah satu hadis dalam tentang kelebihan ahli bait. So, kita ada yang sahih, yang tak sahih ni banyak juga. Okey. Keempat, merangkumi hadis berkenaan, hadis yang kita syak dia adalah hadis yang fabricated. Dia kata merangkumi hadis terhadap perampauan dalam pahala yang besar. Buat pahala sikit tapi pahala dia besar. Amal sikit tapi pahala dia besar. Okay. Ada juga memenangkan ke atas perbuatan yang sedikit, serta melampau-lampau dalam memberikan amaran yang keras ke atas perkara yang kecil. Itu sama juga. Amaran itu keras sangat ke atas perkara yang amat kecil. Itu yang kita dia bukan semua kita nafikan. Mana yang punya sanad yang kuat, tak ada penipu, tak ada sekian, tak ada kejanggalan, memang kita panggil benda tersebut akan diterima. Ya. Tapi oleh kerana adanya orang yang kita panggil nakkan kepada kezuhudan orang ramai, nak orang ramai ikut dia, maka dia buat reka cerita untuk supaya menjadi base untuk ajaran yang dia bawa. Okey. Dan dikata dan telah meletakkan dengan sepenuhnya Dr. Mustafa Sibai, okey, dalam kajian tajuk ni, dalam kitab dia As-Sunnatu wa Makanatuha fi Tashri' Islami, sunnah dan juga kedudukannya dalam penggubalan hukum syarak Islam. Hukum syarak Islam yang menjadi sebab dia berlaku adalah sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi tak ada, maka mungkin tak adalah kita hukum-hukum ataupun media berkenaan tajuk ni. Baik. Itu buku berkenaan ni. Baik. Jadi itu pada zaman sebelum daripada penyalinan hadis. Mana pada akhir zaman para sahabat kecil dan juga awal zaman tabi'in besar. Tabi'in besar. Baik. Dia kata kat sini pencatatan atau penulisan hadis serta kesan dia. Apa kesan dia? Okay. Telah tamat zaman para sahabat dengan tanpa dikarang atau dicatatkan daripada hadis ni, melainkan himpunan yang amat sedikit. Memang ada tapi sedikit sangat. Di mana dahulunya sandaran sandaran padanya adalah kepada riwayat, di mana tak akan bercampur aduk Quran ni yang mereka tulis dengan sunnah, supaya tak ada bertentangan Quran dan sunnah ni. Mereka tumpu pada Quran dahulu, selesai baru tiba tajuk. Okay, namun begitu berfikir atau memikirkan kitab idea tentang penulisan hadis, dia kata, ataupun himpunan hadis ni telah muncul dan telah mencadangkan dia. Dia cadang kepada Umar bin Khattab. Namun begitu dia berpaling daripadanya macam mana tunjukkan riwayat-riwayat. So dia datang untuk Umar setuju untuk masalah pengumpulan Al-Quran. Tapi pengumpulan sunnah, kasi Umar tak setuju. Dia berpaling lah, dia buat tak layan dia. Walaupun keperluan sebenarnya ada. Jadi itu yang kita kena faham betul. Okay. Dia kata telah mengeluarkan Al-Baihaqi, ini contoh diberi kat sini. Dia mengeluarkan Al-Baihaqi daripada Urwah bin Zubair. Dia mengeluarkan Al-Baihaqi daripada Urwah bin Zubair, anhu, anak kepada Asma. Urwah bin Zubair. Zubair bin Awam. Tapi dia tak sempat dengan Nabi SAW. Okay. Dia kata daripada Urwah bin Zubair bahawa Umar bin Khattab telah ingin untuk menulis sunnah. Lalu minta pendapat pada perkara itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lalu mereka beri isyarat pada dia untuk menulisnya. Okay. Lalu Umar berterusan. Dia pun mula meminta pilihan Allah Azza wa Jalla pada apa yang padanya, dan bukan sebulan. Lepas pada orang cakap tu, dia pun sebulan dia duduk pada solat minta Allah Ta'ala petunjuk.
Okey. Dan dia buat macam tu sekali dia sibuk untuk check balik. Dia nak buat benda ni tapi tak tahu boleh ke tidak. Patut ke tidak. So, dia kat sini tajuk dia baik. Dia kata kemudian beliau bangun pagi pada satu hari, dia telah berazam kepada Allah Taala, lalu dia kata aku dahulu telah ingin untuk menulis sunnah Nabi SAW. Ya. Ya aku dan telah cerita kepadaku telah disebutkan kepadaku tentang satu kaum mereka dahulu yang mereka sebelum mereka ni mereka tulis satu tulisan satu kitab lalu mereka bertumpu pada kitab tu je, tinggalkan yang lain. Tak ada fikir pemahaman, tak ada. Dan mereka tinggal kitab Allah Azza wa Jalla dan dan sedangkan Allah Taala tak pernah sama-sama dengan pada kitab tu sedikit pun, semuanya kembali kepada normal sepatutnya. Baik. Dia tak perlukan memang pada manusia sendiri kadang-kadang ada sikap yang tak nak dibaiki, tak dibetulkan tu memang ada. Tapi kat sini yang menegur mereka ni adalah para ulama. Para ulama sendiri yang keluarkan tajuk di opposite kepada perkara berkenaan. Menentuk tak kisah, tak dia. Untuk tumpu, terima akan untuk dapatkan hukum tadi, mereka buat. Mereka tinggalkan penulisan, tapi mereka buat. Jadi Umar kan, dia kata pasal dia sebut kepada aku berkenaan satu kaum dahulu, mereka tulis satu kitab, tulisan mereka pun bertumpu pada itu je, tak pernah beralih-alih. Maka mereka tinggal kitab Allah Taala. Jadi sebenarnya Umar kata aku tak nak sama-samakan kitab Allah Taala dengan sesuatu pun selama-lamanya. Atas kata-kata Nabi SAW. Itu Umar punya pendapat daripada istikharah sebagainya, dia nampak tak patut dia kumpulkan. Okey. Dia kata dan nyata daripada ini, dia kata bahawa perawi bahawa Umar ni bimbang penulisan hadis ni akan mengalihkan orang ramai daripada kitab Allah. Dan sedangkan dia adalah asas daripada agama. Ya. Macam mana beralihnya umat-umat yang terdahulu ataupun jadi campur aduk dengan Al-Quran. Jadi bila berlaku fitnah dan tersebar pembohongan dan mula perbuatan membuat hadis ni dan bergerak, telah bergerak, telah berusaha, telah keluar para ulama untuk membersihkan daripada gailan untuk tujuan jaga orang ramai, lindung mereka daripada cerita-cerita palsu. Dan juga dan kelaziman menjadi kemestian daripada idea yang ada ni dalam perbuatan mereka mencatatkan atau mengumpulkan hadis secara hafalan untuknya daripada kehilangan, dan juga kerana bimbang kat atasnya daripada penambahan atau pengurangan. Tapi ketika itu lebih kepada hafalan saja. Okay. Dan orang yang mula-mula memikirkan tentang perhimpunan hadis ni dan juga penyusunan dia, macam yang disebut dalam riwayat-riwayat yang datang, adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar yang menjadi khalifah Bani Umayyah, yang dia ni dia kalau boleh tak nak hilangnya sunnah ni, so dia buat benda berkenaan. Dia kata dan Umar bin Aziz dia lihat benda ni macam jadi banyak mati ulama sebagainya, maka dia panggil untuk supaya dia bagi arahan. Okey. Dia kata antara yang Umar bin Aziz nampak penting benda ni dan dia buat. Dia kata telah tulis dia telah menulis kepada semua gubernur-gubernur dia ataupun hakim-hakim yang dilantik, ya. Dia kata tujuan dia tulis kepada gubernur dia, hakim dia, ataupun dia orang-orang tugasan dia, hakim dia ke atas Madinah, itu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Dia kata pada Abu Bakar bin Muhammad ni, dia kata undur, hendaklah kau melihat apa yang ada daripada hadis Rasulullah SAW, maka tulislah ia, kerana aku bimbang akan
menjadi terhakisnya ilmu dan hilangnya para ulama. Itu yang di antara kebimbangan mereka. Mereka sendiri membimbangkan perkara tersebut. Okay. Dan dia kata dan tidak pernah ada, tak pernah jadi untuk penyalinan hadis ni pada zaman dia macam bila diorang kumpul pun susun hadis ketika tu dia je kumpul dia random je, apa dengar terus tulis, tidak dibabkan dengan bab-bab ilmu seperti dibuat oleh Bukhari dan Muslim dan selain mereka berdua di kalangan para ulama. Yang tak pernah tak dibuat lah. Okay. Tujuan dia untuk jangan sampai manusia ni tak kenal Tuhan, ya, tak kenal Rasul, tak kenal sekian, tak kenal dan tak tahu agama atau apa, maka dibolehkan untuk sekurang-kurangnya diajarkan mereka berdasarkan kepada bab hadis tadi tidak lagi random, tapi bahkan dipecah-pecah, diasing-asingkan ikut kepada bab-bab tertentu. Tapi dia kata tak dikumpulkan secara berbab. Kemudian tersebarlah penyalinan ataupun pengarangan sesudah Az-Zuhri, Ibn Syihab Az-Zuhri, dia ni adalah kawan seperguruan belajar ilmu agama bersama-sama dengan Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz masuk dalam politik, pentadbiran, yang dia pula teruskan dalam bidang meriwayatkan akan apa yang Nabi SAW dia datang untuk riwayatkan. Okay. Apa yang daripada Nabi SAW. Jadi dia kata telah meluas penyalinan sesudah Az-Zuhri di atas bentuk berbagai, dan kebanyakan mereka menghimpunkan hadis Rasulullah SAW secara campur aduk. Dengan kata-kata para sahabat, fatwa para tabi'in, sehinggalah bangunnya para imam hadis dengan karangan mereka yang hebat di atas jalan persandaran daripada siapa dia tulis sanad-sanad. Kemudian bahkan masa ni macam cari Imam Ahmad bin Hanbal, mana apa yang dibuat oleh, apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, apa yang Umar. Tapi lepas tu dia tukar kepada bentuk yang kepada bab. Dia kepada bab dia benda berkenaan, kita panggil himpunan tadi tu dijadikan dengan lebih sistematik. Walaupun asalnya himpunan semata-mata bercampur aduk. Siapa-siapa nak tahu apa benda yang dimaksudkan boleh tengok dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Itu keadaan macam tu. Maknanya suruh sebut atau buat benda-benda yang kita panggil himpunan hadis sebut dia tak datang dengan bab, tapi bila dia cuma just longgok je. Tapi bila datangnya lepas daripada Bukhari, Muslim dan seterusnya, maka timbul tajuk pengumpulan hadis itu dengan secara sistematik, dengan cek balik dengan bab taharah, bab iman, supaya orang boleh belajar dengan mudah. Okey. Sehinggalah dia kata sehingga jadi berkenaan. Berkata Ibn Hajar Asqalani, dia kata orang pertama menghimpunkan perkara berkenaan hadis ni adalah Ar-Rabi' bin Subaih yang mati pada tahun 160, dan Sa'id bin Abi Arubah yang mati pada tahun 156. Okay. Sehinggalah kepada dia mati tahun dia mati tahun 160. Tapi kalau kita reverse balik, kalau umur dia katakanlah 60 tahun 100 lagi hidup, tapi kalau dia kata dia umur lebih 60, maknanya sebelum daripada tahun tamatnya 100 tahun hijrah, 100 tahun dia dah terlibat dengan tajuk ni. Baik. Dia kata sehinggalah tamat sampai urusan kepada golongan besar di kalangan lapisan ketiga. Itu tabi'in. Dan telah mengarang Imam Malik kitab Muwatta di Madinah. Imam Malik bin Juraih di Mekah. Di Mekah. Auza'i di Syam, Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Hamad bin Salamah bin Dinar di Basrah. Okey. Kemudian menyusuli lepas mereka para imam dalam pengarangan, kitab-kitab. Semuanya di atas apa yang luas baginya daripada hadis yang dijumpa lah. Yang tadi tak ada lah. Okey. Dan tidak menyentuh untuk menyebut
Okey, apa yang kita tak sentuh untuk sebut sifat karang-karangan kerana ia dibuat selepas daripada zaman yang kita bincangkan. Selepas tu baru bincangkan. Baik. Jadi dahulu pengarangan hadis dia adalah punya kesan yang besar dalam perluasan lingkungan gerakan ilmiah dalam bagi fiqh Islam. Memang kita tahu karangan hadis tadi ada kesan besar. Sebab nanti kita timbulkan tajuk tentang timbulnya madrasah ahli hadis, madrasah ahli ra'yi. Orang yang bergantung kuat pada bergantung kuat kepada hadis dia memang bahawa hadis ni memang ada kaitan besar dalam pensyariatan. Di mana dia menjadi sebab perjalanan para ulama untuk periwayatan dan juga pusing berulang-aliknya mereka dalam negeri-negeri. Mengambil sebagian mereka daripada sebagian yang lain, lalu mereka menukar ganti akan pendapat ilmiah. Sebab memang kita kata dari sudut ni lagi banyak dalil yang dikumpulkan, maka lagi kuranglah penggunaan logik untuk akal untuk panggil apa dia kata, jadi punca asal dia kerana mereka dengan cara tersebut mereka dapat untuk jaga sunnah. Okay. Dan kesan dia perlu ada ni, pasal benda ni makin luas, makin banyak dalil, makin kurang pendapat. Tapi makin banyak, makin kurang hadis ditemui, makin banyak pendapat akan masuk. Kemudian dia kata sunnah ni, dia kata sunnah ni datang menjelaskan bagi Al-Quran. Kalau makin banyak diriwayatkan, makin banyak kesan dalam masalah fiqh. Dan juga dibangunkan ke atas hukum-hukum yang tak datang dalam yang dia datang dalam sunnah ni, apa yang tak datang dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Maka jadi nyandaran padanya dalam hukum fiqh lebih besar membantu untuk para ulama mengeluarkan hukum apa yang baru menjadi baru daripada urusan-urusan. Dan juga apa yang dihadapkan kepada orang ramai daripada peraturan-peraturan baru ataupun undang. Terutamanya yang terutama bahawa pengarangan hadis ni dia kata lebih dahulu daripada pengarangan fiqh. Maka memang patutlah kita kata dia mempunyai keprihatinan yang lebih besar berbanding yang lain. Dan dia pasal hadis adalah penjelas bagi Al-Quran. Baik. So itu ibu kepada fiqh. Baik, dia kata terutama pengarangan hadis kerana dia lebih dahulu daripada pengarangan fiqh. Okay. Dan untuk usaha para ulama imam hadis ni, dia kata, dan ulama'nya dalam zaman berbagai ada kesan yang besar dalam membersihkan daripada sunnah serta menjaga daripada kawasannya dan membezakan di antara sahih daripada yang sakit daripada hadis-hadis. Juga telah mengarang ramai di kalangan mereka ni sebilangan daripada kitab-kitab dan menyingkap mengenai hadis-hadis yang lemah. Maka dia kumpulkan hadis-hadis kitab khas ataupun pada mengeluarkan hadis-hadis sebagai kitab dan penjelasan darjat dia, hadis berkenaan apa darjat dia. Itu pun ada juga. Adapun pada hadis-hadis berkenaan ada kelemahan atau fabrikasi. Dia orang kumpulkan setakat buat cerita yang tentang sahih, mereka sampai peringkat buat hadis tentang orang-orang yang tidak mengikut perintah Rasulullah SAW. Itu jadi asal. Jadi dia orang karang. Dan antara mereka ni ada yang menunggalkan tajuk dengan karangan. Maksudnya dia buat karang satu tajuk, satu benda je. Pun ada juga. Okay. Okay, dia kata okay, dan di antara mereka ni ada orang yang menunggalkan, mengkhaskan kita karangan tentang hadis-hadis maudhu' dan juga dengan karangan ataupun dia tumpukan mengenai tanda-tanda yang menunjukkan kepada hadis maudhu'. Okey. Dan dan kita telah sentuh, kita akan sentuh kita telah sentuh karangan berkenaan ketika perbincangan mengenai sunnah dan kedudukan dalam syariatan. So kita bincangkan sikit tentang perkara kita yang dikarang tu. Macam kitab Imam Syaukani, kitab Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah yang karang berkenaan yang tajuk fabrikasi
kitab-kitab yang dikarang untuk cek hadis yang palsu. Okey. Kemudian dia kata sunnah pada hari ini telah berhadapan dengan serangan yang sangat dahsyat daripada orang yang punya jiwa yang sakit, yang mereka ni bergerak ataupun bertitik tolak daripada pada itu di sebalik dia mereka ni tujuan mereka buat tu untuk apa? Tujuan dia untuk merosakkan kepercayaan pada hukum-hukum syarak dan kehujahan sunnah. Sebab tanpa sunnah awak tak tahu nak buat apa dengan Quran. Jadi sunnah adalah tunjuk kita akan cara beramal dengan Al-Quran Karim. Apa benda kita amalkan, mana boleh, mana tak boleh, semua balik kepada apa yang dia balik kepada tujuan mereka ni untuk rosakkan akan kepercayaan tentang agama. Itu tajuk dia. Kita belajar nak belajar agama, sumber ni kena jaga. Okay. Jadi dia kata cuba tolaklah hujahan sunnah, dan mereka tak terhad pada dan ini tak terbatas ini serangan kepada terhadap mustasyrikin yang mereka ni menyebarkan racun mereka dengan uslub yang berbagai. Bahkan benda ni melimpah keadaan ni pada serangan orang mendakwa diri berilmu, dan kadang-kadang ni mempunyai kedudukan yang hebatlah di dunia Arab ke, kadang-kadang dan sekali-sekala orang jahil lah. Jadi kadang-kadang mereka cakap ni, mereka sebut, mereka tak pernah fikir apa konsekuensi dia cakap. Dan telah pun menjawab Dr. Mustafa As-Sibai dan kitab beliau Sunnah dan Kedudukannya dalam Syariat Islam, Sunnatu Makanatuha fi Tashri' Islami. Dia kata ke atas menjawab ke atas kesamaran-kesamaran yang dibawakan oleh mereka ini kesemua sekali dengan jawapan yang ilmiah dan cukup dan memadai. Dia kata tak kira sama ada itu ini pada apa yang berhubung dengan apa yang kitab Abu Rayyah, seorang lelaki daripada Mesir, yang karang kitab Adwa'u 'ala Sunnatin Muhammadiyah, sinaran ke atas Sunnah Nabawi. Dia kritik lah, tapi dijawab oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Ataupun orang menuduh pada hadis ni tadi yang lain dengan cara tuduh pada Abu Hurairah ke, ataupun dahulunya ataupun hadis tu bercantum dengan dia berhubung dengan satu kesamaran yang dibuat oleh mustasyrikin, macam guru mana Ittihadi sebagainya dekat Malaysia. Dia cuma pengikut kepada mustasyrikin Jerman, Goldziher. Dia ada nama tulisan dia, nama dia Goldziher. Dia ni adalah orang yang daripada Jerman, dan dia belajar Islam sampai masuk universiti sebagainya untuk mengkaji. Ini orang orientalis panggil. Atau gelar masalah mustasyrikin. Okay. Baik. Jadi memang kita kata itu yang dibuat oleh mereka untuk perkara berkenaan. Okey, kemudian dan telah menyebarkan seorang alim yang amat utama, itu Muhammad Nasif Wajih. Okay. Dan juga Wajih Nasif Wajih usaha dia itu risalah dengan tajuk Mempertahankan Sunnah, dan mengandungi dia kata 3 tajuk dengan kata-kata atau tulisan 3 guru, 3 ustaz, itu Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi, Syekh Yahya Al-Muallimi Yaman, Muallimi, kemudian Dr. Mustafa As-Sibai. Dikumpulkan, mereka ni bergabung untuk mempertahankan tentang tajuk sunnah. Baik. Wallahil hamd, kita habis situ. Jadi insyaAllah kita akan masuk kepada tajuk Ahlul Ra'yi dengan Ahli Hadis. Pasal bila hadis punya himpunan tadi tu memang beri kesan kepada masalah periwayatan. Tapi soalannya adalah kena layan ke tidak, kan? Kita akan bincangkan pasal benda ni. Timur tajuk adanya pecahan. Yang pecahan tu bukan pecahan asal. Bukan pecahan asal. Tentang kedudukan hadis ni. Bertahankan perawi hadis dan sebagainya. Semua tujuan dia ada tujuan tersendiri. Baik.
Jadi bila kita lihat nanti akan kita bincang insya-Allah berkenaan dengan bagaimana munculnya madrasah ahli ra'yi atau madrasah ahli hadis. Pasal berdasar kepada bacaan yang dibuat tentang fiqh mereka hingga tentang tajuk lagi tentang ahli hadis punya kefahaman. Baik. Jadi kita bincangkan tentang tajuk itu. Pasal ini kesan yang besar pada masalah fiqh atau persyariatan. Baik. Okey, wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Ada soalan? Kita ada. Wallahilhamd, soalan tak ada. So, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.